warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Celaka engkau memohon dunia dan akhirat, lalu engkau mengaku mencintai Allah. Hai bodoh, engkau mendakwa diri mencintai Allah Ta'ala, lalu engkau minta daripada Allah supaya dia menolak mudarat dan memberi manfaat buat dirimu. Pergi jauh ke sana dan minggir dari sini. Engkau bukan dari golongan ini. Engkau hamba manusia, hamba jiwa dan hawa nafsu, hamba syahwat. Kami ada teropong, ada perisik dan ada firasat untuk mengetahui siapa engkau. Hai orang yang mendakwa-dakwi apa ini semua, engkau mengatakan sesuatu bukan pada tempatnya. Berdoa ada tempatnya dan masanya. Berbicara pun ada sebab dan halnya. Dan berdiam diri pun sama sahaja. Memandang ada halnya. Dan tutup mata pun demikian pula, ada halnya. Mana sebabnya supaya engkau boleh bawa buktinya? Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, sebelum ini kita telah menyatakan tentang bagaimana pentingnya kita beruzlah dan juga bermujahadah, dan cara kita bermujahadah mengelakkan diri daripada segala perkara yang akan memberi ruang kepada hawa nafsu menguasai kita, memberi ruang kepada dunia daripada menundukkan kita. Maka mujahadah kita untuk menundukkan hawa nafsu, untuk bersungguh-sungguh pada jalan Allah SWT. Maka seorang yang bersungguh-sungguh pada jalan Allah Ta'ala, maka dia akan mendapat cinta Allah. Namun cinta Allah atau mahabbatullah bukanlah sesuatu yang didakwa-dakwi, tapi ia adalah suatu kedudukan martabat yang tinggi yang Allah kurniakan pada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Bila mana seorang itu mencintai Allah Ta'ala, maka terluput daripadanya segala pandangan dunia dan akhirat, melainkan Allah Ta'ala sahaja. Tetapi kalau, kata Syekh Abdul Qadir, kalau kamu masih cenderung meminta sesuatu dunia yang memberi manfaat dan mengelakkan mudarat semata-mata, maka itu bukan tanda cinta kepada Allah. Artinya ada orang yang dia mahu menjadikan agama ini supaya dia tidak terkena apa-apa musibah di dunia. Maka dia mungkin melaksanakan bentuk ibadat tertentu supaya dia sentiasa kaya, atau amalan tertentu supaya dia sentiasa sihat, atau amalan tertentu supaya dia sentiasa menang, atau perbuatan tertentu supaya dia sentiasa disanjung. Seperti dia memahami agama ini tidak akan berlaku suatu mudarat kepadanya dari sudut hukum dunia. Artinya ada orang yang kita katakan dalam menilai cinta kepada Allah, ternyata apa yang dilakukan ialah cinta pada dirinya, bukan kepada Allah. Seorang yang cinta pada Allah, maka dia akan redha dengan segala ujian Allah, bahkan segala ketetapannya, segala kepahitannya, segala perkara yang dia tak suka. Ada orang yang kita katakan tujuan dia beragama sekadar untuk manfaat dan menolak mudarat yang bersifat dunia. Macam contoh, kita iltizam dengan solat hajat untuk kita dapat keperluan kita. Kita iltizam dengan solat duha supaya murah rezeki kita.
Kita iltizam dengan zikir itu dan ini supaya dimudahkan urusan kita. Dia lepaskan kita daripada kesusahan. Baik, sebelum kita nak faham apa yang saya katakan tadi, kita ikuti perjalanan para kekasih Allah. Kita tahu bila sebut kekasih Allah, mereka ialah para Nabi SAW berada di tempat teratas. Lalu kita ambillah contoh kalangan mereka. Seperti Nabi Allah Nuh AS. Maka Nabi Nuh salah seorang daripada Rasul Ulul Azmi. Dan Ulul Azmi yang pertama. Dalam Ulul Azmi ataupun Rasul-Rasul yang punya keazaman yang kuat dalam berdakwah. Apa yang berlaku pada Nabi Nuh AS? Dipulau oleh masyarakatnya, tidak pernah dipuji, dikeji dengan seburuk-buruk perkataan. Di sebalik Nabi Allah Nuh dekat dengan Allah, maka apa yang kena kepadanya mudarat untuk dirinya. Dikatakan bodoh, gila, dipersendakan, dipermainkan. Begitu Nabi Allah Nuh AS melalui dakwah selama 950 tahun. Hatta kemuncaknya dipersendakan oleh isterinya sendiri. Sehingga datang waktu Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Nuh dan kisah banjir besar dan bahtera penyelamat. Artinya dalam perjalanan Nabi Nuh AS bukanlah beragama tadi untuk menjadikan dihormati, menjadikan kita dipuji, menjadikan kita tidak dikenakan apa-apa mudarat. Bukan itu makna cinta kepada Allah. Kita pergi kepada Nabi Allah Ibrahim AS, Ulul Azmi yang kedua. Apa yang berlaku pada Nabi Allah Ibrahim? Dimusuhi oleh keluarganya sendiri, oleh ayahnya. Bukan disepakati oleh seluruh rakyat untuk menghentamnya, bukan mengumpulkan kayu api untuk membakarnya. Ibrahim AS dengan kekuatan agamanya, apakah dia mengharapkan pujian manusia? Hamparan permaidani, taburan bunga mawar, kerusi empuk dan lain-lain. Perkara yang sebahagian kita, bila mana beragama, dia cuma melihat, dia sebut keuntungan tadi, maka tak ada mudarat berlaku pada dia. Dia cuma melihat begitu, dia tidak melihat Allah dengan sebenar. Akhirnya kemuncak Nabi Allah Ibrahim meninggalkan kota Babylon, menuju ke Haran, menetap di Filistin. Kita pergi kisah Ulul Azmi yang ketiga, Nabi Allah Musa AS. Apa yang berlaku pada Nabi Musa dengan Fir'aun dan juga dengan kaumnya Bani Israel yang sentiasa menghinanya, sehingga Nabi menyatakan rahimallahu Musa faqad udhiya akthar min hada. Moga Allah merahmati Musa, dia diuji berat. Kaum Bani Israel kata dialah membunuh Harun. Persepsi itu dibina. Yang bunuh Harun sebenarnya ialah Musa sendiri, sebab didengki. Walau Musa AS mengatasi Harun kemuliaan dan kelebihan. Tapi Bani Israel kaumnya sendiri yang diselamatkan daripada Fir'aun, yang diselamatkan daripada malapetaka besar. Namun lidah mereka tidak berhenti menghina Nabi Musa, mengatakan Nabi Musa cacat. Kerana itu Nabi Musa tidak mau mandi dengan kita, sebab menjadi tradisi Bani Israel, mereka mandi telanjang beramai-ramai. Lalu Musa AS tidak menyertai mereka. Lalu mereka kata Musa ini kerana cacat kemaluannya, sekian-sekian. Sehingga Allah Ta'ala menzahirkan kepalsuan tuduhan tersebut. Maka itu yang dihadapi oleh Musa AS. Yang akhirnya Nabi Musa juga mati di apa yang disebut sebagai Padang Tih. Padang Tih ataupun tempat di mana Allah hukum Bani Israel kalau tidak mau memasuki Baitul Maqdis, sehingga mereka tersesat selama 40 tahun di Sinai, yang dikenali sebagai Padang Tih. Tih makna sesat, daripada Taha, sesat. Akhirnya Nabi Allah Musa turut terkena musibah itu, walaupun yang melakukannya kaumnya. Sehingga Allah wafatkan Nabi Allah Musa sebelum baginda dipindahkan berhampiran dengan Baitul Maqdis. Ini Musa. Dan ini Nabi Isa, Ulul Azmi yang keempat. Apa yang dihadapi oleh Nabi Isa pada zaman dia hidup? Penghinaan. Sehingga Nabi Isa
tidak boleh berada satu tempat. Dia bergerak satu tempat ke satu tempat bersama dengan beberapa muridnya. Dia tidak boleh menonjolkan dirinya, melainkan ditangkap, melainkan akan dihukum. Nabi Isa AS melalui pahit getir dakwah, sehingga Allah Ta'ala mengangkat Nabi Isa sebelum diturunkan di akhir zaman. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita tahu dalam nilai agama ini mencintai Allah bukan bermaksud bahawa beragama untuk mendapat keuntungan duniawi. Ia benar-benar cinta kepada Allah. Apa yang berlaku pada baginda sallallahu alaihi wasallam di pulau, tidak boleh dijual. Mereka atau masyarakat Mekah memula Rasulullah selama 3 tahun. Tidak boleh berjual beli, tidak boleh dibantu, sehingga Rasulullah SAW bersama isterinya Khadijah berada di lembah-lembah Gunung Ganang Mekah. Dan sahabat-sahabat juga begitu. Mereka berada dalam ketakutan kerana kekejaman yang dilakukan. Proses ini berlaku dengan begitu zalim. Belum cerita penghinaan yang Rasulullah dapat. Supaya kita tahu, bukanlah maksud kita bila jaga agama maka kita pun orang puji, kita pun dapat rezeki mudah, kita seperti tak diuji. Lalu kalau itu tujuan kita beragama, kita tidak mendapat kasih sayang Allah. Sebab Allah Ta'ala bila sayang hambanya, maka Allah akan uji hambanya. Pasti diuji. Inna izamal jaza ma'a izamil bala. Datang pahala besar dengan ujian besar. Wa inna allaha idha ahabba qawman ibtalahum. Dan Allah Ta'ala bila sayang satu kaum, Allah akan uji mereka. Faman radiya falahu ridha. Siapa yang suka, walaupun dia uji, redha dia, maka Allah suka dia, redha pada dia. Wa man sakhata, siapa marah, maka Allah Ta'ala akan marah padanya. Jadi kalau seorang berkata, saya cinta Allah, tapi yang diharapkan daripada Allah tadi, atau daripada agama, bahawa dia dipelihara segala keinginannya, segala keperluannya. Kalau dia tak dapat apa yang dia nak, maka bermulalah tohmahan kepada Tuhan. Bermulalah jatuhnya dirinya pada pandangan Allah. Makin dia menjauhi. Bila saya solat duha pun rezeki tak murah juga, tak naklah solat. Saya solat hajat tak tercapai juga, tak naklah solat hajat. Saya doa dah banyak kali tak dapat juga, tak naklah doa. Maka orang-orang yang disebut oleh Allah dalam Quran, yang menyembah Allah kerana kepentingan hawa nafsu. Sebagaimana juga kita katakan golongan penyembah-penyembah berhala, mereka sembah berhala dengan 2 tujuan. Pertama, supaya dapat segala manfaat duniawi. Yang kedua, supaya tidak mendapat mudarat. Itu tujuan. Bukanlah maksud kita samakan dari sudut orang beriman. Bila mereka beragama untuk protek dunia mereka daripada perkara yang suka. Sebab kita menyembah yang benar. Cuma bila kita bercakap tentang makam tertinggi, ashraful manazil, kata para ulama, tempat mulia, kita nak buktikan bahawa ia benar-benar cinta kepada Allah. Bila Nabi SAW bermimpi bertemu dengan Allah, maka Allah berkata dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Allah berfirman kepada Nabi SAW, Allah kata, wahai Muhammad, katakanlah, doakanlah, Allahumma inni as'aluka hubbaka, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni hubbaka. Ya Allah, aku mohon cinta kepada kamu dan cinta orang yang mencintaimu, dan amalan yang menjadikan engkau cinta. Baik, dalam hadis ini Allah beritahu Nabi SAW, yang kamu perlu mohon ialah cinta Allah, dan kamu perlu bersama dengan orang yang cinta Allah, dan kamu perlu berada pada amalan yang Allah cinta. Yang ini bukan amalan
yang kita cinta, yang Allah cinta. Bukan amalan yang kita nampak manfaat untuk kita, tapi amalan yang memang Allah Ta'ala suruh. Walaupun kadang-kadang binasa kita. Umpamanya apa? Allah Ta'ala suka kita berperang pada jalannya, sehingga kita gugur syahid. Itu kan mendatangkan mudarat pada kita, cedera, luka, tinggal anak isteri. Tapi itu Allah suka. Maka amalan itu yang dibuat. Allah suka kita buat satu amalan walaupun zahir memperlihatkan rugi dunia, zahirnya. Kerana seorang sebenarnya bila dia mencintai Allah, dia akan dapat semua. Cuma manusia ni, dia tetap nak tengok yang dekat berbanding yang jauh. Dia nak cepat. Ini disebut dalam Al-Quran, bila Allah menyatakan, bal tuhibbunal ajilah, kamu ni suka yang cepat-cepat. Kita nak, bila kita beramal satu amalan, dapat manfaat duniawi tu. Kita lupa untuk dapat manfaat yang lebih agung, cinta Allah. Kita nak yang ni, yang dekat ni. Yang cinta Allah kita tak nampak. Walau itu adalah perkara yang menjadi kemuncak pada seorang hamba. Sebab itu Nabi Allah Musa, bila Allah Ta'ala memanggilnya bermunajat di Turus Saina, maka dia bergerak begitu laju. Lalu kata Allah Ta'ala, wahai Musa, dan kerana Allah Maha mengetahui kenapa laju berjalan, kata Musa, wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Ya Allah, aku berjalan cepat untuk mendapat sayangmu, ya Allah, redamu. Maka jalan Nabi Musa pantas untuk mendapat redha Allah Ta'ala. Bila kita sebut kita tidak mahu nilai agama hanya kerana mencari kepentingan duniawi, kerana kita akan goyang bila melihat orang kafir mengatasi kita dari sudut kelebihan duniawi. Bila kita beragama untuk mendapat sekian-sekian hajat, kita pasti akan terkala bila melihat ada orang kafir yang dia mendapat hajat dia lebih banyak pada kita. Kita beramal sekian-sekian, sihat tubuh badan. Sihat kita sampai umur 60, kemudian mati. Ni orang kafir duk jaga kesihatan sampai umur 100 tahun. Lalu orang mula menilai, yang ni kata dia kuat agama, dia amal zikir tu, zikir ni, umur dia 60 je. Yang ni dia amal makan tu, makan ni, umur dia 90. Bukankah bagi orang yang tak faham, dia mula goyang? Kerana melihat tafarut, perbezaan nikmat dunia yang diperolehi. Dan kadang-kadang bila kita terlepas memahami makna cinta pada Allah, maka datanglah keraguan dalam agama, dan datanglah ketidakyakinan. Lalu kita tengok ada orang-orang sekarang Islam kata, baik yang memerintah ni orang kafir bukan orang Islam, orang kafir memerintah lagi pandai. Itu yang kita katakan, orang kafir perintah lagi maju. Tengok negara ni, tengok negara tu. Sehingga dia lupa melihat cinta Allah, dia lupa melihat redha Allah, dia lupa perkara itu semua. Akhirnya dia sendiri tak yakin pada Islam dan umat Islam. Dia tak yakin pada Islam penyelesaian. Maka kan dia melihat kepada perkara yang bersifat manfaat duniawi dan mudarat duniawi. Dia tak nampak mudarat yang lebih besar yang berada di sisi Allah. Ini Allah yang mendatangkan mudarat. Dia tak nampak manfaat yang lebih besar yang datang dari Allah. Ya, semua datang dari Allah. Tapi pada perkiraan orang yang melihat dunia segala-galanya, maka orang ni saya katakan, dia tak yakin pada agama. Tentang kita sejenak memandang ke belakang sejarah kita. Waktu Rom dan Parsi megah dengan kekayaan, megah dengan kekuasaan, megah dengan tanah jajah yang luas, maka Nabi SAW membina negara Madinah. Negara Madinah negara paling kerdil waktu itu. Maka Rom dan Parsi pun tak pandang. Kenapa? Apa? Tak ada apa, ni kecil. Mereka tak boleh mengatasi kekayaan kami, juga tentera kami, juga kemewahan kami. Kerana setiap tentera Rom dan tentera Parsi dibekalkan oleh pemerintah dengan seorang penyanyi untuk hiburkan. Seorang tentera dia ada penyanyi dan ada seorang pembantu.
Tenteranya, setiap tentera dia ada kemudahan tu. Kalau hari ni kita sebut tentera apa, kemudahan tentera ini, dia mungkin dapat pengecualian cukai barang-barang tertentu misalnya. Dia mungkin dapat ni zaman tentera Rom Parsi, setiap tentera dah akan dapat seorang penghibur, tukang nyanyi, dan seorang pembantu khadam untuk masak, makan, minum. Jadi bila setiap orang tadi dia ada pembantu dia. Kemudahan tentera Rom Parsi. Ketika Rasulullah SAW membina kota Madinah, Nabi membinanya dengan akidah dan kecintaan pada Allah. Bina semua, Rasulullah ajar cinta pada Allah. Kalau kamu cinta saudaramu, kerana Allah. Kalau kamu buat ni, kerana Allah. Apa pun dikarenakan Allah. Kerana kita buat ni kerana cinta kita pada Allah. Sebab tu nanti akhirat Allah akan panggil semua orang yang membina cintanya dengan Allah dengan melakukan hal-hal yang diperintahkan. Allah berfirman, Ainal mutahabuna bi jalali al-yawma udhilluhum bizilli yawma la zilla illa zilli. Mana dulu orang yang sayang menyayang kerana aku? Dulu yang sayang kawan dia kerana aku. Mana dia? Aku nak lindungi dia dengan lindungan aku pada hari yang tiada lindungan melainkan lindungan aku. Allah panggil semua orang yang buat tu kerana Allah, kerana cintanya pada Allah. Ada seorang sahabat, dia suka baca Qul huwallah, Qul huwallah, Qul huwallah. Maka sahabat lain kata, ni asyik baca Qul huwallah. Dia kau jadi imam, dia baca surah apa pun dia tutup Qul huwallah. Dia baca satu surah tutup Qul huwallah. Demikian rakaat pertama, demikian rakaat kedua. Jadi sahabat-sahabat kata macam pelik pula, Qul huwallah selalu. Lalu dikatakan aku suka surah ini. Tetapi bila orang tu suka Quran, berarti dia cintakan Allah. Tanda cinta Allah. Suka Quran ni kerana Allah. Maka kata Nabi SAW beritahu dia bahawa Allah berkata Allah cinta dia. Dalam disebut oleh Abdullah bin Mas'ud, Man ahabbal Quran fahuwa yuhibbullah wa rasulah. Siapa yang cintakan Quran, itu tanda dia cinta Allah dan Rasul. Tanda dia cinta Allah dan Rasul. Seorang bila dia baca Quran kerana cintanya kepada Allah dan cintanya pada surah, maka Allah cinta pada dia. Ada seorang, dia berjalan nak pergi ziarah kawan dia. Malaikat tunggu tengah jalan. Lalu malaikat tanya, ke mana nak pergi? Ke rumah saudaraku, kawanku. Kerana apa? Apakah ada hajat, keperluan? Tak ada, melainkan kerana Allah. Lalu malaikat ni kata, aku ialah malaikat yang Allah hantar untuk beritahu kepada kamu bahawa Allah sayang pada kamu, sebagaimana kamu sayang saudaramu kerana Allah. Dan Allah menyediakan bagi kamu tempat dalam syurga. Seorang siapa pun bila dibuatkan cintanya pada Allah, itu yang menjadikan nilai dia naik. Tapi kalau saya kata kita hari ni beragama hanya untuk manfaat duniawi, kenapa amal ayat ni? Ni ayat ni tak amal panjang umur. Ni orang kafir tak amal ayat ni pun panjang umur. Maka kita akan goyang. Kalau kita kata saya amal ayat ni kerana Rasulullah beritahu ini kebaikannya, kerana cinta saya pada Nabi SAW, maka saya beramal dengan ini. Kerana cinta saya pada Allah, maka ini amalan saya. Tapi kalau kita meletakkan nilai agama bagi mencari dunia, maka kita akan tersasar. Tentang agama, kita beragama bukan cari dunia. Yang ini bukan matlamat. Kita beragama mencari Tuhan, mencari Allah, redanya, kasih sayangnya, cintanya. Sebab itu Allah Ta'ala cerita bagaimana bila manusia meninggalkan agamanya. Kata Allah, Ya ayyuhalladzina amanu, man yartadda minkum an dini, fasawfa ya'tillah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Wahai orang beriman, kalau kamu tinggalkan agama ini, Allah akan mendatangkan satu kaum yang Allah sayang dia, dan mereka sayang Allah. Lihat bila Allah sebut kalimah Allah sayang, dan mereka sayang Allah. Artinya kaum yang akan mencorakkan kemenangan kepada Islam ialah kaum yang melakukan sesuatu kerana cintanya pada Allah. Maka kaum ini akan mencorakkan kemenangan. Kaum ini yang akan mencorakkan perubahan. Kalau orang yang mencintai dunia, kalau dikata nak buat reformasi dunia, dia tak boleh buat. Dia cuma buat untuk kepentingan dirinya, tidak lebih pada itu. Tuan-tuan, kita selalu dengar orang yang nak buat reformasi sekian-sekian. Tapi akhirnya dia terjebak dengan permainan hawa nafsunya.
Kita selalu dengar, bukan satu, dua negara, puluhan negara yang kononnya menggulingkan satu pemerintahan dan dia pun nak naik untuk buat reform. Akhirnya apa yang dia buat? Dia tak buat reform, dia buat sesuatu yang akan mengekalkan kuasanya. Itu yang dilakukan, tidak lebih pada itu. Melainkan orang-orang yang memang dalam hatinya ada cinta pada Allah, orang ni yang akan buat reform. Sebab di sisinya dunia tidak ada nilai. Kata Fathul Musili, al-muhib la yajidu ma'a hubbillahi azza wa jalla lidunya ladhah wa la yaghfulu an dhikrillah tarfata aini. Kata Imam Fathul Musili, orang yang kalau dia cinta pada Allah, maka tiada kelazatan baginya untuk dunianya. Dia langsung tak rasa lazat dunianya. Dan dia tak akan mungkin lalai dari ingat Allah walau sekelip mata. Sebab tu kita lihat bila Umar bin Abdul Aziz, orang ni cinta kerana Allah. Apa dia buat? Betul-betul dia buat reform walau 2 tahun merintah. Kenapa dia melakukannya? Kerana cintanya pada Allah. Kalau dia melakukannya kerana itu kehendak manusia, lama kelamaan dia akan pergi menjadi hawa nafsu, menjadi hamba nafsunya sendiri. Sebab itu kita nak melakukan sesuatu kerana cinta kita pada Allah. Para ulama menyebut tentang, seperti Syekh Hamad Dabbasi, waktu dia kata, nak tahu tak siapa yang dicinta Allah dan Allah cinta dia, dengan siapa yang Allah tak cinta dia dan dia tak cinta Allah. Kata Hamad, orang yang bila mana duka citanya kerana kecuaiannya kepada Allah. Tadi sentiasa berduka cita tentang dia tak melaksanakan benar hak-hak dia dengan Allah. Sedih, saya rasa saya tak sembahyang khusyuk macam Allah nak, saya tak buat ni macam Allah perintah. Maka dia sentiasa rasa cuai dia dalam agama. Dia rasa bahawa dia tak buat yang sebenarnya. Allah beri saya masa banyak, tapi tak banyak masa saya dengan Tuhan. Maka dia pun rasa sedih. Allah beri harta saya banyak, tapi tak banyak saya belanjakan pada jalan Allah. Maka sedihnya pada kecuaian dirinya pada perkara tuntutan Allah Ta'ala padanya. Maka orang ni Allah sayang. Sebab seorang bila benar Allah sayang, dia tak akan rasa bahawa dia memberi hak Allah dengan sebenarnya. Tuan-tuan, orang yang bercinta, tidak mungkin dia rasa bahawa dia telah beri hak cintanya pada yang dicintainya. Dia sentiasa bimbang takut cintanya hilang, maka dia beri segalanya, harta nyawanya. Dia tak pernah rasa cukup. Kalau kita cinta seseorang, tak pernah pemberian itu cukup, kita akan beri lagi sampai kita menawan cintanya. Bila? Sehingga habis gaji kita, habis segala-gala. Kita tak pernah rasa bahawa kita beri hak sebenar cinta pada dia. Sebab itu kita sentiasa ikat dengan kata-kata yang baik. Puji siap jumpa, ada je hadiah. Tak pernah tertinggal kerana kita merasakan kita tak beri hak cinta dengan sebenar. Ini orang yang benar-benar bercinta. Sebab itu orang yang benar-benar bercinta, kalau ajak jumpa pukul 3, mungkin pukul 10 dah tunggu. Orang yang disebut cinta, kalau diajak untuk makan, pasti dia akan bersegera datang. Dan kalau suruh belanja makan, dia akan belanja kedai yang terbaik dia tahu. Itu pun dia rasa macam ada kedai, dia ada niat nak buat kedai lain yang up pada kedai ni. Seorang yang, kata Hamad Dabbasi, seorang yang bila dia cinta Allah, dia sentiasa rasa cuai dengan apa yang dibuat pada Allah. Tapi kalau orang tu Allah benci dia, dan dia benci Allah, siapa? Orang-orang yang sentiasa sedih dengan pemberian Allah. Tak cukup. Artinya kesedihannya pada perkara yang dia rasa tak cukup dia dapat. Dia rasa ni tak cukup, tu tak cukup. Akhirnya dia bergaduh dengan semua orang pada perkara yang dia rasa tak cukup. Dia tuding sana, tuding sini. Dia tak nampak bila itu ialah ujian Allah padanya. Supaya dia tidak cinta dunia. Kayaknya kita nampak di akhir zaman, kata Rasulullah, dia bukan cerita akhir zaman ni orang tak kaya. Ceritanya ialah orang yang ada satu jiwa kefakiran, rasa tak cukup. Tetapi bila hal dunia kita rasa tak cukup, itu tanda Allah murka. Sebab tak cukup, orang pergi makan sikit, cukup lah, nak banyak lagi, maju. Ni suami bagi sikit nafkah, pun tak cukup, marah, maju.
Ini anak diberi sikit, oh mengajuk semua. Semuanya ialah mereka tak puas hati dengan agihan. Kerana mereka betul-betul nak dunia. Sebab itu kata Nabi SAW akhir zaman nanti, kalau dia beri sebanyak 3,000 dirham, dia masih marah. Orang derma hari ni, dulu tuan-tuan kalau kita derma letak 10 sen ni ambil. Sekarang tak, saya nak 50 je. Derma dia. Benar. Seorang mak Allah datang minta derma, kita membagilah RM20. Dia pulanglah balik. Tak, saya tak nak RM20. Saya kata kenapa? Sebab kita ni package derma ni mula daripada RM50. Saya tak nak. Sebab dia package RM50. Tidak, dia tak boleh. Dia tidak tak nak derma benda. Dia tak nak terima derma. Ya aneh. Yang minta derma pun berkira. Yang kata yang lain-lain. Dia tak mungkin mudah-mudah nak sikit. Padahal apa sahaja dia ambil sikit-sikit, kumpul jadi banyak juga. Tak nak. Dia nak terus. Dan jadi manusia ni, bila Allah murka dia, sebarang pembahagian dunia dia rasa tak puas hati. Akhirnya dia suka banding. Tengok orang tu, tengok orang ni. Dia tidak melihat kepada dirinya, tapi melihat perbandingan. Orang lain okey je, kenapa kita tak? Orang tu okey, tengok suami orang, tengok bini orang, tengok mak orang, tengok ayah orang. Duk bandingkan orang lain. Sebab jiwa tak puas. Tetapi bila jiwa tak puas, maka kita akan nampak, kerana dia tak dapat apa yang dia nak, marahnya lain macam. Maka dia sanggup isyak gaduh, tak bergaduh. Sebab saya nak juga benda ni. Dia tak lihat implikasi buruk kerana tindakan dia. Tuan-tuan kita, dunia ni mudah. Siapa pun yang Allah jadikan sebab untuk kita dapat bahagian kita. Baik di atas tangan suami kita, tangan isteri kita, tangan ibu ayah kita, tangan sahabat-sahabat kita. Ketahuilah ini pembahagian Allah dan redha. Ini pembahagian Allah dan redha. Setakat ni saya dapat, alhamdulillah, saya syukur pada Allah. Maka orang yang membina redha dia pada Allah dengan apa pun yang Allah berikan, maka inilah dia orang paling beribadat, paling abid, yang disebut oleh Nabi SAW. Warda bima qasamallahu laka takun a'badan nas, atau takun aghnan nas. Redalah kamu dengan apa yang Allah beri pada kamu, kamu akan jadi orang paling kaya sekali. Takun aghnan nas. Tetapi orang paling kaya bukan duit bilion. Yang paling kaya bila Allah beri dia rasakan cukup. Baik. Kita pergi rumah orang pun angkat biskut, teo, alhamdulillah cukup. Tak ada apa lagi mak tu. Biskut air kering, biskut kering air. Kita marah-marah. Maka kita jiwa fakir. Sebab itu sentiasa tengok ukuran kita dengan dunia yang datang pada kita. Apakah kita rasa cukup? Dunia ni tak kira lah berupa makanan, duit, kesihatan dan lain-lain yang menjadi keperluan dunia. Kalau sekiranya dia datang pada kita, Allah agihkan, apakah kita redha? Hari ni kita tak sihat sepenuhnya, redha tak? Sihat separuh, sakit separuh, ya alhamdulillah redha. Saya suka ini pembagian yang baik. Hari ni kita tak selincah semalam. Rezeki Allah hari ni kita tak selincah semalam. Alhamdulillah, ini baik untuk saya. Hari ni kita rasa tak bahagia macam semalam. Alhamdulillah. Allah bagi-bagikan bahagia. Senang hati maksudnya. Kita ada hari mood kita baik, ada hari mood tak baik. Tapi kita redha. Orang ni tanda Allah sayang dia. Tapi orang yang saya katakan sikit kurang bahagian dunianya, dia mengamuk macam kiamatnya. Yang disebut oleh Nabi SAW. Iza syika falan taqasha. Ini kena sikit je, dah huru-hara dia. Kena syika, kena duri sikit-sikit. Falan taqasha. Maka dia macam hilang akal dia. Marah. Sikit nak awak hilang. Taklah banyak sangat. Dia rugi sikit je, Allah dia marah. Nak marah siapa ni? Rugi sikit. Maka ini tanda cinta ataupun benci Allah Ta'ala pada kita. Maka perhatilah kalau kita tuan-tuan rasa susah hati sebab hak Allah kita tak penuhi dengan sebenarnya, itu tanda Allah sayang. Tapi kalau yang susah hatinya kerana hak kita tak dipenuhi berupa bahagian-bahagian duniawi, agihan-agihan duniawi, kita marah, itu tanda Allah Ta'ala murka. Baik, sayang pada Allah menjadikan seorang tadi konsisten dalam ibadat tanpa melihat habuan dunianya. Macam saya katakan tadi, kalau orang beragama kerana nak dapat manfaat dan mudarat, maksudnya bila dengan agama dia pun untung, dengan agama dia pun dapat tolak mudarat. Kalau itu je tujuan dia,
Kalau itu je tujuan. Ya, kalau dia buat kerana Allah, maka dapat ini dan itu, maka itu hal lain. Maksud saya, kalau orang dia bertujuan agama hanya untuk mendapat bahagia dunia ini, dapat sekian, tiba kalau tak dapat, maka dia akan berundur ke belakang ataupun dia akan menjadi lemah imannya. Yang disebut oleh Allah Ta'ala, wa minan nasi man ya'budullah ala harf. Di kalangan manusia ada yang beribadat pada Allah di hujung tanduk. Bila dia mendapat kebaikan, itma'an nabi, tenang. Bila dia dapat susah sikit, maka dia pun khasirat dunia wal akhirah. Dia rasa Allah ruginya aku, teruknya aku. Dia memarahinya. Kata Allah, zalika huwal khusran mubin. Itulah dia kerugian paling teruk sekali. Orang-orang bila dia beragama tadi, kalau untung, dia bawa tengok, aku beramal sebab tu dapat. Kalau tak dapat, maka dia pun jadi keluh kesah dan melihat kurang, ataupun dia tengok tak eloknya agama ni, bukan dilihat tak elok dirinya. Sebagaimana Allah dedahkan dalam ayat yang lain. Allah Ta'ala kata, fa'amal insanu iza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayakulu rabbi ahanan fayakulu rabbi akraman wa amma iza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayakulu rabbi ahanan. Ada pun manusia, bila Allah uji dia dengan yang apa yang disuka je, dan dilapangkan rezekinya, dia kata Allah sayang aku, untung aku beramal ayat ni, tengok kaya, betul-betul pelaris ni. Tetapi bila diuji dengan sedikit benda yang dia tak suka, lalu dikurangkan bahagian rezekinya, dia kata Allah tak sayang aku. Nilai sayang tak sayang pada apa yang disuka. Kalau yang diberi tadi benda yang dia tak suka, dia kata tak sayang. Dia macam anak-anak kita lah. Bila ayah buat baik-baik, ayah sayang kita. Kena rotang sikit, ayah tak sayang. Atau macam isteri-isteri kita, bila beri benda dia suka, abang sayang. Ada satu dia tak suka, tak sayang saya dah. Tu ada perempuan lain lah tu. Dia jadi macam tu perangai. Ataupun suami pun sama lah. Bila isteri baik, sayang. Ada sikit kena awak ni tak sayang saya. Kali awak ni ada skandal, bla bla bla. Tetapi orang ada manusia dinilai macam gitu. Dia tak dapat benda dia suka, dia pun dengan cepat kata tak sayang. Tak sayang. Dengan orang dia cakap macam tu, maka dengan Tuhan juga dia akan cakap macam tu. Sama. Watak tu sama. Sebab tu kita ukur tengok anak kita, tuan-tuan. Kalau kita rotang dia, hukum dia, marah, dia tak sayang kita, dia tahu kedudukannya, dia tahu. Dan dia akan tahu hampir dengan kita. Tapi kalau sebab kita marah, dia merajuk dari rumah, maka dia akan jauh daripada kita. Dia akan jauh, dia tak akan dekat. Allah, bila Allah bagi kita benda yang kita suka, ya kita pujinya. Dan bila Allah bagi benda yang kita tak suka, kita juga pujinya. Nabi SAW dapat benda yang Rasulullah suka, yang baik. Alhamdulillah binikmatihi tatimus salihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya sempurna segala kebaikan. Tapi bila Rasul dapat benda yang tak baik, maksudnya yang tak baik pada nisbah makhluk, Nabi SAW kata alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah apa pun keadaan. Tentang kita letak asas hidup kita sebagai orang mukmin, apa pun yang Allah takdirkan pada kita baik, dan kita berkata alhamdulillah. Letak itu dulu. Apa pun yang Allah uji kita, suka tak suka, baik, alhamdulillah. Saya tak dapat kerja lagi ni, dah grad universiti, tak kerja, interview 3-4 jenis, tak dapat, alhamdulillah, baik. Saya kata Allah, Ustaz bagi ayat-ayat Ustaz, interview biar tu dapat kerja. Belum interview tu masuk, dapat masuk. Ada tak ayat-ayatnya? Ni jenis geng-geng ayat, semula ayat. Dia geng-geng mengayat nama dia. Maknanya Ustaz ada ayat, ada ayat. Ustaz suami saya pemarah, ada tak ayat biar suami tak marah? Amal ayat ni, supaya suami tak marah. Ustaz saya ada ni, bini saya ni malas, ada tak ayat suruh bini rajin? Biar dia rajin Ustaz, biar dia tak berhenti. Sama masa tidur pun dia masak lagi, biar macam tu rajin dia. Ustaz ni anak degi, ada tak ayat anak tak degi? Duk main ngayat-ngayat. Tetapi kan salah ngayat, kita tak kata salah. Kita bercakap tentang martabat mahabbatullah. Kalau kita memilih sabar dan muhasabah diri kita, itu jauh lebih baik. Tuan-tuan, Nabi Nuh AS, dia punya isteri yang ada masalah besar, tapi dia memilih sabar, sehingga Allah menghukum isterinya. Dia reda, dia tak mau hukum, biar Allah hukum dia.
Dia bersabar. Ini Nabi Lut AS. Sabar dengan kerana isterinya. Isterinya bukan sekali dua buat benda tak elok. Maksudnya, tidak menyokong suami dia, menyusahkan suami dia, sampai mereka bocorkan rahsia suaminya. Nabi Lut sabar sehingga Allah hukum dia, dan hukum isterinya menjadi golongan yang binasa, minal ghabirin. Mereka semua para nabi patutnya ini lagi kuat, lagi tahu ayat-ayatnya, tapi mereka memilih redanya. Sabar. Kadang-kadang anak kita nakal dikit, sabar. Maka ini mungkinlah martabat kita, dakwah kita. Macam saya cerita tentang Luqman Hakim. Kenapa cerita nasihat wasiat Luqman kepada anaknya? Kerana asal anaknya bukanlah orang yang baik, sehingga Luqman sentiasa berpesan dengan baik pada anaknya, sehingga anaknya dia baik. Dia pesan dan pesan. Kerana kalau setengah kita kan ada ayat je nak main. Dia nak senang. Tengah tidur, esok terus jadi malaikat baik, terus tahajud. Kata kita macam, kalau dengan cara agama kita nak dapat sesuatu dengan cepat, kita tidak memahami sunnatullah. Bila dia berjuang Islam, dia nak menang sekarang, dia tak memahami sunnatullah. Kita kalau sakit, dengan doa ni baik terus. Tengok saat saya beramal ayat ni, tak masuk hospital. Itu yang masuk hospital semua tak beramal dengan ayat. Dia lupa yang masuk hospital mungkin wali-wali Allah yang bersabar dengan ujian Allah. Tapi dia rasa sebab dia tak sakit, dia lah walinya. Mungkin dia fikir dia alhamdulillah nak duit pun senang. Dia ada ngayak-ngayak dia, murah rezeki. Ni kalau pergi ngai baca ayat ni, ikan tu naik sendiri, tak payah pakai joran. Yang ni masya-Allah pergi ngai, seekor ikan pun tak dapat, dan dia sabar. Dia sabar. Dan Allah gantikan dia lebih baik sebab sabar. Tapi Allah lebih suka melihat hamba-Nya sabar. Allah suka melihat hamba sabar. Kerana orang yang sabar inilah orang yang dikecintai. Tuan-tuan, dalam peperangan bukan nilai kekuatan fizikal, tapi nilai kesabaran. Tentera mana paling sabar, tentera itu yang menang. Bukan tentera mana paling kuat menang, yang sabar. Tak ada satu cerita betul. Ni pertarungan orang panggil UFC. UFC. Dia tumbuk orang ni, tumbuk. Memang dia menang. Dia round pertama, jaulah ula, syautul awal thani, dia mengatasi. Tapi orang ni sabar, dia tak kalah. Padahal dia kena tumbuk, dia tak lebat. Akhirnya yang menang ni diketuk pentas 3 kali, ngaku kalah. Kenapa? Dia jumpa orang yang kuat, sabar dia tak boleh kalahkan. Padahal orang ni teruk ni, bincuk sana bincuk. Dia jadi macam gerung, takut. Akhirnya dia sendiri tap ataupun ketuk 3 kali, tanda menyerah kalah. Akhirnya referee menang. Orang yang kena pukul teruk tu, yang menang ni tak luka apa, tapi dia kalah. Tetapi bila kita lihat Rasulullah SAW peringkat pertama dakwah Rasulullah 13 tahun, apa yang berlaku? Dipukul, dibunuh, diikat, dicambuk, letak batu atas badan, letak besi atas kepala. Walau mereka inilah wali-wali Allah ni, sahabat ni, wali Allah. Kenapa tak berlaku waktu nak letak besi panah atas kepala, tiba bertukar jadi snack, Maggi ke Mami ke, boleh makan? Kenapa mereka terpaksa lalui benda tu? Ini bila bin Rabah 4 batu atas dada, tercungap-cungap seperti nafas ikan yang dikeluarkan daripada air, sambil berkata satu kalimah, Ahad, Ahad, Ahad. Ini Bilal, wali besar. Batu dirempapkan, diikat kat leher, diheret seperti anak anjing, dijemur tengah panas dengan keadaan telanjang. Ini golongan cintakan Allah telah teruji sabar mereka. Ini yang kita cerita Khabbab bin Arad, datang Ummu Ammar, ambil besi panah, tak atas kepala, pengsan kawan tu. Pengsan, menggelupur. Ini wali Allah Khabbab bin Arad radhiyallahu ta'ala anhu. Inilah dia orang cinta Allah. Bukan orang yang bila buat agama nampak senang, semudah hamparan permaidani. Nampak mudah, saya amal ayat ni, ayat tu duk main ayat tu, ayat ni, saya semua senang. Musuh saya pun muntah berdarah, baru nak dekat, tiup mati. Kita nak senang macam tu. Saya tak nafikan ada orang yang Allah beri kelebihan itu, tapi mereka sendiri tidak mahu, tidak melihat benda tu.
Kita baca kisah Utbah Al-Ghulam yang gugur syahid dalam perang Qalah. Dia ialah para wali Allah. Kita baca kisah ramai wali-wali Allah yang gugur syahid. Tak ada pula kita dengar senjata ni pun tak loot. Sebab apa? Wali tak loot. Tak, kalau wali tak loot, maka tidak ada ke apa yang disebut syuhada. Kan kita kan imajinasi kita tentang wali, atau dengan bahasa mudah, nilai agama tu macam semuanya indah, atau semuanya nikmat, atau semuanya faedah. Ini faedah duniawi. Sebut je wali ni naik bas tak payah bayar. Wali naik bas tak payah, makan tak bayar. Wali. Ini tepuk meja start keluar Pizza Hut, tak payah beratur. Tepuk blok kambing 40 hari. Wali. Kita duk tengok wali macam tu, persepsi kita. Akhirnya ada orang dia nak beragama kerana dia nampak kemudahan-kemudahan ni. Tak, agama bukan tu. Agama dia bermula dengan sabar, maka dia akan datang cinta pada Allah. Sabar, kemudian datang cinta. Kalau kita dapati orang yang benar-benar punya sifat cinta, ialah orang yang kuat sabarnya. Orang ni ada cinta. Oleh sebab itu, bila Syekh Abdul Qadir menyebut kamu ni kata cinta Allah tapi beragama cuma nak dapat manfaat tu, nak elak mudarat tu, maka kalau macam ni, baik kamu berambus je. Aku tak nak. Aku nak ajar kamu cinta Allah. Aku nak ajar kamu walau seberat mana ujian Allah, kamu tetap cinta Allah. Ini kita baca kisah Uyainah bin Hisn radhiyallahu ta'ala anhu yang kena stroke puluhan tahun. Dia tersenyum. Bagaimana aku tidak suka apa yang Allah suka untuk uji aku? Dia suka dengan ujian itu. Kan itu yang Allah suka. Ini yang Abdullah bin Mas'ud, dia bila dalam keadaan tercekik kuat nafasnya, dia kata, ya Allah, walaupun aku berada keadaan begini, aku tidak pernah kurang cinta padamu, ya Allah. Sehinggalah dia tinggal dunia. Jadi, walaupun situasi, cinta tak kurang. Macam saya contoh anak tadi, walaupun kena rotang di mak, rotang di ayah, dia tetap cinta mak ayah dia. Bahkan dia akan berterima kasih kerana rotang tadi membentuk dia jadi manusia. Tentang kita, nama cinta pada Allah, walau kita diuji teruk, kita tetap bersyukur pada Allah, redha pada Allah dan cinta Allah. Kita yakin, kita percaya ujian ini baik untuk agama kita, baik untuk kekuatan kita. Kerana bila Allah Ta'ala sayang pada seorang, Allah kekalkan dia dalam taat walau apa pun yang berlaku. Tapi kalau Allah tak sayang seseorang, Allah beri dia dalam keadaan dia terus buat maksiat, dan Allah beri dia nikmat. Dalam hadis kata Nabi SAW, "Idza ra'aita Allah yu'til 'abda minad dunya ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidraj." Summa tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Falamma nasu ma dhukkiru bih fatahna 'alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun." Kata Nabi SAW, Allah bila dia beri suatu pemberian pada hamba, walaupun hamba tu buat maksiat, dan diberinya apa yang disukai oleh ahli maksiat. Yang ada seorang tu, dia buat maksiat, dia lawan semua perintah Allah, tapi nikmatnya sentiasa berkunjung tiba, sentiasa ada, tak putus. Dan dia nak nikmat, apa yang dia nak tu dapat. Kata Rasul, kalau kamu tengok ada orang kekal buat maksiat tapi nikmat berlimpah, ketahuilah itu istidraj. Apa itu istidraj? Yang ini kemurkaan Allah. Kemudian Rasulullah baca satu ayat, bagaimana kesudahan orang yang buat maksiat tapi masih dapat nikmat. Buat maksiat lalu melimpah nikmat. Buat maksiat, dia dapat nikmat yang dia suka. Apa dia nak, dia dapat. Lalu Rasulullah baca ayat, "Falamma nasu ma dzukiru bih." Bila mana dia makin lalai dan lupa apa yang diperingatkan kepadanya, fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Baik, kami bukakan segala pintu kekayaan untuk dia. Ambil kekayaan. Hatta idza farihu bima utu, sehingga mereka gembira sangat dengan apa yang mereka dapat, akhadnahum baghtatan fa izahum mublisun. Kami akan ambil secara mendadak, maka tiba-tiba mereka berputus asa. Baik, apa maksud kami ambil mendadak? Ada beberapa pengertian, tapi saya nak beri pengertian yang mudah ni. Orang yang buat maksiat dengan kekayaan banyak, dengan nikmat banyak, macam mana Allah ambil dia sekaligus?
bila datang sakratul maut dia. Waktu dia melihat malakul maut, maka dia melihat bahawa apa yang dia ada itu hilang sekali mata, tak ada. Dia cuma depan dia ialah malakul maut. Dan dia mula putus asa sebab tidak ada sesuatu pun yang boleh selamatkan dia hari ini. Tak ada satu pun. Dapat tak ada satu pun. Maka itu maksud akhadnahum baghtatan, kami ambil mengejut. Yang bila datang malakul maut kami mencabut nyawa, maka dia nampak semua itu tak ada nilai. Tuan-tuan, bila malakul maut datang kepada kita, apa nilai semua benda yang kita ada tu? Yang bernilai cuma amal soleh. Lepas tu amal soleh datang mengamankan kita. Orang yang kita cerita amal soleh datang dalam kubur. Demikian juga amal soleh datang dari sudut sifat Allah tabahkan kita. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wal akhirah. Allah kukuh tetapkan hati kita dengan kalimah Allah. Bukan kita dah cerita bila malakul maut ni datang, maka sebahagian besar malaikat rahmat turun dengan wajah mereka yang cantik, membawa kain kafan syurga, membawa hanut kapur baru syurga. Lalu dia pun datang menemui orang yang akan meninggal ini dengan penuh ceria gembira, sehingga orang beriman ini dek cerianya bahawa dia lupa ada malakul maut di hadapan dia, sehingga malakul maut mencabut nyawanya dengan sebaik-baik cara. Tetapi malakul maut tidak diizinkan memegang nyawanya. Mencabut ia, pegang tidak. Siapa yang memegangnya? Malaikat rahmat. Mereka datang beramai-ramai lalu menukar atau mengkafankan dia dengan kafan syurga. Tuan-tuan, sebelum mayat kita dikafankan oleh pemandi mayat, orang beriman mayatnya dikafankan dahulu oleh malaikat. Malaikat bawa ke kafan syurga dulu, nak beritahu dia dengan syurga dah tak lama, dah tak jauh. Terus dipakaikan pakaian syurga. Tapi ketika itu pakaian syurga itu bernama kafan. Kenapa? Kenapa tak tu dipakaikan pakaian syurga lain-lain? Untuk memberitahu bahawa dia belum boleh masuk syurga, tetapi dia sudah menjadi ahli syurga. Dia belum, tapi sudah ahli syurga. Dia ada kain kafan syurga. Macam kita lah, belum dipanggil tapi nombor dah ada. Kita tahu kita akan dipanggil nanti, nombor dapat dah. Gelerang tu dah dapat. Kita tahu kita akan dipanggil. Appointment tu dah ada. Maka dikafankan dengan kafan syurga. Ini orang-orang beriman. Jadi orang-orang kafir, ahli maksiat, waktu datang malakul maut dia berputus asa. Ini yang dimaksudkan Allah ambil mengejut. Tak ada apa dah. Tak nampak anak, tak nampak kawan, tak nampak semua. Ya Allah, habis. Kerana itu kecintaan kita kepada Allah Ta'ala menjadikan seorang itu akan istiqamah dalam beragama. Ya, para ulama ajar kita macam mana kita nak pugarkan cinta kita pada Allah. Sungguh kita nak cinta Allah. Sebab kita tak mahu, saya kata saya tak mahu, tuan-tuan dia tahu, kita tidak mahu beragama secara dunia. Maksudnya kita beragama sebab nak dapat benda tu, nak dapat benda ni, sehingga bila kita tak dapat, kita goyang. Kita berjuang Islam nak menang, bila tak menang goyang. Kita tak nak macam tu. Kita nak kekal buat kebaikan sehingga kesudahan kita mati atau menang. Kita kekal taat pada Allah, sama ada kita berada keadaan itu ataupun Allah nak tukar apa yang Allah kehendaki. Kalau saya miskin, saya beribadat pada Allah dalam keadaan saya miskin. Sama ada Allah nak tukar saya jadi kaya atau tidak, itu bukan urusan saya. Saya bukan beragama untuk menjadikan mudah dunia saya. Demi kerana mendapat cinta Allah, redha Allah Ta'ala. Bila Allah redha, maka Allah akan beri saya dunia yang tak mudaratkan cintanya pada saya. Allah bila sayang seorang hamba, Allah tak akan beri kepada hambanya ini sesuatu yang memudaratkan cintanya pada Allah. Supaya dia sentiasa cinta pada Allah. Yang kita sebut bahawa dia ada dua sifat yang disebut oleh para ulama, iaitu dia tidak pernah rasa lazat dunia ini. Dia dapat tapi biasa je lah, tak adalah teruja sangat. Dan bila nikmat ni hilang pun, dia pun tak sedih sangat. Sebagaimana Allah sebut dalam Quran, likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Supaya kamu tak sedih apa yang kamu tak dapat, dan tak terlalu gembira apa yang kamu dapat. Kita biasa je, itu dunia. Dan yang kedua, sifatnya disebut oleh ulama, sentiasa menyebut nama Allah dalam setiap ketika dan waktu. Itu yang disuka, menyebut nama Allah. Baik untuk kita
pugarkan rasa cinta kepada Allah. Para ulama mengajar kepada kita tentang 9 cara yang utama. Yang pertama kita ringkaskan, ialah bila buat ibadat, seikhlasnya kita buat, baru dapat cinta pada Allah. Seikhlasnya buat ibadat, kalau nak dapat cinta Allah. Maksudnya kalau saya buat apa-apa, solat ke apa, ikhlas pada Allah. Kalau saya tak dapat apa saya nak, saya redha. Saya solat ajak untuk anak saya periksa. Saya buat kerana Allah, kan ini perintah Allah. Kalau ada hajat, mohon padanya, maka saya solat. Tapi dalam masa saya tahu, kalau dapat atau tak dapat, saya redha. Ikhlas saya pada Allah, kerana saya yakin Allah beri apa yang baik untuk saya, untuk anak saya. Ini yang pertama. Yang kedua, kata ulama, ialah sentiasa baca Quran dan tadabbur maknanya. Sebab Allah sayang pada orang yang meluangkan masa yang banyak untuk baca Quran. Lagi dia suka baca Quran, itu tanda Allah sayang. Macam kita sebut kata-kata Abdullah bin Mas'ud. Siapa dia yang baca Quran, suka Quran, itu tanda dia cinta Allah dan Rasul. Sebab tidak ada kalam Allah paling agung selain pada kalam Allah. Jadi kita, kalau kata cinta Allah, Quran pun payah nak baca. Masalah, bacalah. Ustaz saya ni tak kerti, bacalah. Dengar Quran. Kita mendapat pahala seperti baca Quran. Dengar Quran setengah jam, 15 minit. Dengar Quran. Orang kita mandu kosong, seorang-seorang buka Quran. Biar habis satu surah, biar habis satu juzuk. Itu pengisian kita. Yang ketiga, kata ulama, ialah memperbanyakkan zikrullah. Sebagaimana kita sebut kata-kata ulama tadi, setiap detik banyakkan zikrullah. Itu kalau nak dapat cinta kepada Allah. Yang keempat, jaga solat berjemaah. Jaga. Walaupun kita duduk mana pun, jaga solat jemaah. Kita terpaksa kerja, itu ini, jaga solat jemaah. Allah paling suka orang solat jemaah. Tentang solat seorang diri ni, jangan, maksudnya solat-solat wajib, solat-solat fardu, janganlah amal solat seorang diri. Cari jemaah. Hatta kalau jemaah tu tak memayis pun tak apalah, ada jemaah kita. Anak tak ada, pulang balik kerja lewat, anak-anak macam ni, solat jemaah. Amalkan solat jemaah. Kan itu tanda cinta Allah. Tuan-tuan, kan kita baca kisah Rasulullah SAW. Nabi kata, ni aku, kalau aku ingin, kalau seorang menjadi imam dan aku bakar rumah yang tak datang solat jemaah ni, dek besar fadilah jemaah. Ia kunci pada cinta pada Allah. Sebab itu pada sahabat, orang munafik, mereka payah nak solat jemaah. Payah. Kadang mereka nak solat seorang diri cepat sikit. Kalau itu pun just untuk tutup, cover pandang orang pada dia. Dan yang kelima ialah banyakkan infak. Setiap kali kita infak, sebenarnya kita sedang bebaskan dunia daripada kita, dan Allah suka. Tentu kalau kita infak, Allah suka. Sehingga kata Nabi SAW, anfik yunfik alaik. Kamu infak, Allah akan teruskan nikmat kepada kamu. Jangan takut miskin, jangan takut sikit rezeki kerana infak. Jangan pernah takut. Jangan pernah takut, sebab kita infak, rezeki kita menjadi sikit. Tanda orang cinta pada Allah, infaknya tidak mengira masa. Dia tak cerita kaya dulu, tak ada rahsia pilih, kalau saya kaya, kalau saya itu, tak ada. Jangan berkalau-kalau dalam buat baik. Silakan buat apa yang kamu boleh buat sekarang. Tak, kalau saya ada masa lapang, saya akan, tak, buat sekarang apa yang kamu boleh buat. Kalau sentiasa menjadi igawan pada salafus soleh. Ini dia orang kata, kalau orang jenis suka cakap kalau ni, geng-geng mengigau nama dia. Geng-geng mengigau maksud apa? Masa dia cakap tu macam jelas, tapi sebenarnya dia ngigau. Bila dia bangun dari tidur, saya cakap apa? Akhirnya dia tak buat apa-apa. Sebab dia cuma mengigau dalam kebaikan. Jadi kita ni, tuan-tuan, dalam bab baik ni, jangan cerita kalau-kalau lah. Kalau saya ni, saya akan buat macam ni. Kalau macam ni, saya buat macam ni. Duk main kalau dan buat baik. Baik ni, tuan-tuan, buat je, buat. Kita mampu buat kat mana? Yang mampu kita buat. Dan yang keenam, kata ulama, ialah tanda seorang tu, ataupun cara nak dapatkan kasih sayang Allah, ialah dia mesti mulazamah dengan majlis ilmu. Mesti. Sebab itu kata Sahab bin Abdul Atustari, siapa yang nak tengok majlis para Nabi, maka lihatlah majlis para ilmu. Lihatlah majlis para ulama, majlis ilmu. Itu adalah sama, ataupun kita katakan, itu warisan Nabi-Nabi. Tuan-tuan, Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam ditinggalkan kepada kita ilmu dan majlis ilmu.
Maka kalau kita, anak-anak kita suka majlis ilmu, kita yakin bahawa mereka ini ialah orang yang nak berubah. Dan orang ni sebenarnya nak kasih sayang Allah. Sebab orang yang kita katakan cinta, dia sentiasa ingin berubah lebih baik. Contoh, kita ambil contoh mudah lah. Kita kalau cinta seseorang, misalnya kita cinta ke orang ni, kalau kita jumpa dia, sentiasa pakai yang kita indah, kita akan pakai lebih cantik, lebih cantik, lebih cantik. Jadi kalau kita dengan Allah, macam mana kita nak berubah lebih baik, lebih baik? Kita tak mungkin jadi lebih baik kalau tanpa ilmu. Manusia ni, dia akan jadi lebih baik kalau dia ada ilmu. Tak ada ilmu, nak jadi baik macam mana? Nak jadi lebih baik, saya nak hari ni lebih baik pada semalam, ya dengan ilmu. Saya nak esok lebih baik pada hari ni, ya dengan ilmu. Kalau tanpa ilmu, kamu cuma prestasi kamu sama. Dengan ilmu kita buat perubahan. Dan yang ketujuh, kata para ulama, dan sentiasa dampinglah orang soleh dan jauhilah orang-orang yang jahat. Tuan-tuan, kita kena cari orang soleh macam tuan-tuan cari kedai makan. Buka wish, tengok, buka tak buka, pergi. Kalau tak dapat pergi, wish, rasa galat. Tuan-tuan carilah kawan. Kalau wish tu boleh tunjuk mana kawan soleh, buka wish. Kawan soleh, cari. Oh, jumpa 10 km kanan, buat pusingan U, kata ni. Jumpalah seorang kawan kita, rumah orang soleh. Pergi cari orang soleh. Tak tahu, walaupun kita duduk sekejap dengan orang soleh, itulah cinta Allah. Sebab kita baca hadis tadi, Allah kata, mana orang cinta kepada aku, mana dia orang berkasih sayang dulu di dunia kerana aku. Hanya orang soleh yang ada niat kerana itu, kerana Allah. Orang soleh je tuan-tuan, dia ada niat kawan kita kerana Allah. Yang lain dia akan kawan kita kerana lain. Kita kerana Allah kawan dia. Sebab tu bila kita tengok dia buat maksiat, kita tegur, kita marah, kita ingatkan, sebab kita kawan. Dan yang ke-8 kata ulama, ialah sentiasa buat baik pada seluruh makhluk Allah. Semua makhluk Allah kita buat baik. Dan last sekali yang ke-9, untuk mendapat cinta Allah, ialah sabar dengan segala zawaya wal masaib wal aqdar. Sabarlah tu, apa pun kita, kalau bab dunia ni kita tak dapat macam kita nak, sabar je. Dan takdir Allah yang kita tak selaras dengan hawa nafsu kita, maka sabar je. Dengan sabar datangnya cinta. Dengan sabar dia peroleh cinta. Dengan sabar, maka akan kelihatan cinta. Sebab siapa pun yang kekuatan orang bercinta ialah sabar. Last sekali ni bertahan. Sebab itu kalau setakat cinta pada mulut, pada ayat, tapi tak sabar, ini bukan cinta. Ada orang duk mengayak cinta macam-macam, akhirnya habis. Ni dia tak pernah kata saya cinta awak, tapi dia jaga rumah tangga dia sampai 40 tahun, 50 tahun. Kenapa? Sebenarnya dia lah yang paling cinta isteri dia, sebab dia sabar. Walaupun dia tak erti main ayat-ayat cinta ni, tak erti, tak apa dia, tak ada. Ada setengah tu apa kamu sayat cinta. Tiap hari 5 ayat begini. Dia tak mampu. Kerana cinta dia peroleh dengan sabar, bukan dengan ayat. Sabar seseorang tadi, maka hebat cinta ni. Kalau tak sabar, tak hebat cinta. Kerana cinta memang memerlukan pengorbanan. Dan pengorbanan sebenarnya itulah sabar. Sebut korban-korban ni pun dia sabar. Sehinggalah Allah Ta'ala tentukan bagaimana. Ini cara untuk kita mendapatkan cinta pada Allah. Sebab itu kita tegaskan pada sebuah Syekh Abdul Qadir, jangan beragama untuk mencari dunia. Ya, kalau kita dapat itu hal lain, tapi mencari cinta Allah. Saya nak cinta Allah, cinta Allah. Saya nak Allah cinta saya. Saya nak cinta Allah. Saya nak sentiasa bertambah cinta saya pada Allah SWT. Maka itu yang saya nak. Kalaupun saya diuji dengan benda yang saya tak suka, saya tetap cinta Allah. Saya tahu ini baik untuk saya, baik untuk agama saya, baik untuk keluarga saya, baik untuk perjalanan hidup saya, sehingga saya bertemu dengan Allah Ta'ala. Orang itu sabar, kekal sabar dengan setiap takdir. Maka inilah cinta yang sebenar. Bukannya orang mendakwa-dakwi cinta. Rupa-rupanya cintanya kerana hawa nafsu. Dia mula tak dapat apa dia nak, dia mula jadi macam tak keruan. Dia mula dengan mudah meninggalkan orang yang pernah dikata cinta. Sebab apa? Dia tak dapat apa dia nak. Maka kita tidak cinta macam tu. Tentu kalau benar cinta kita pada Allah, maka seluruh makhluk ini Allah Ta'ala akan datangkan kepada kita untuk cinta kita juga kerana Allah. Tapi kalau kita cinta dia kerana hartanya, maka seluruh makhluk akan datang kepada kita cinta kita pada harta kita. Akhir bila hilang, maka hilang. Kalau saya dengan semua orang baik, dengan isteri saya,
baik dengan anak-anak saya, baik dengan sahabat. Cinta kerana Allah. Maka yang datang kepada saya yang juga cintanya kerana Allah. Maka ini orang yang datang. Jadi nak tengok siapa yang cinta kita dan kenapa, maka tanyalah kenapa kita cinta dia. Kalau kita cinta dia kerana Allah, maka Allah datangkan orang-orang yang cinta kerana Allah pada kita. Kalau kita cinta dia kerana pangkat, maka datang kepada kita orang-orang yang datang juga cintakan pangkat kita. Maka kita tengoklah siapa hilang dulu dan siapa yang lari dulu. Yang ni dah tak jadi, tak ada pangkat dah, maka lari. Yang ni dah tak ada harta dah, maka lari. Yang ni dah tak pengaruh lagi, tak popular lagi, maka lari. Kerana dia cinta bukan kerana Allah. Maka bagaimana kita cinta, demikian cinta tu datang kepada kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.